Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 2 ingin membentangkan tentang pendekatan pendidikan awal kanak-kanak iaitu Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia diciptakan oleh Loris Malaguzzi dan para orang tua di sekitar daerah Reggio Emilia di Italia selepas Perang Dunia Kedua. Model pembelajaran Reggio Emilia membantu kanak-kanak untuk belajar dengan membangun konstruktif pembelajaran mereka sendiri, di mana kanak-kanak dapat belajar mengikut kesesuaian umur mereka yang semuanya dilakukan dengan cara berfikir yang ekspresif, komunikatif dan ilmiah. Kurikulum Reggio Emilia ini menggunakan filosofi teori John Dewey, teori Piaget dan Vygotsky. Model pembelajaran Reggio Emilia menerapkan pembelajaran projek yang merupakan pengkajian yang lebih mendalam mengenai topik atau konsep yang sangat berarti kepada kanak-kanak. Model Reggio Emilia ini dilakukan bertujuan untuk menguatkan idea, penelitian dan eksperimen, meningkatkan profesionalisme guru, nilai-nilai penelitian, mengorganisasikan kunjungan terbimbing. Seterusnya ialah objektif. Objektif yang pertama ialah menjadikan topik utama dari nilai-nilai penyelidikan dari proses berfikir kanak-kanak. Objektif yang kedua ialah memperkenalkan kajian penyelidikan dalam pembelajaran dengan konteks pembelajaran yang aktif. Dan objektif yang ketiga ialah menghubungkan kekuatan idea-idea dan hak yang sering terabai. Konsep utama bagi pendekatan Reggio Emilia. Yang pertama ialah pandangan guru terhadap kanak-kanak. Pendidik atau guru haruslah berpandangan tinggi terhadap kanak-kanak bahawa setiap daripada mereka memiliki kekuatan, kecekapan dan idea penuh dalam melakukan setiap aktiviti pembelajaran. Yang kedua ialah persekitaran sebagai guru ketiga. Guru perlu memberi peluang kepada pelajar untuk membina pemahaman sosial dan kehidupan mereka. Yang ketiga ialah hubungan. Hubungan antara ibu bapa, guru dan pelajar merupakan komponen penting dalam setiap perancangan, proses dan penilaian sesebuah pembelajaran tersebut. Dan yang keempat ialah kerjasama. Kerjasama antara sesama guru, pelajar dan guru, pelajar dan rakan pelajar yang lain, pelajar dan ibu bapa serta masyarakat yang lebih besar dalam pembelajaran tersebut. Ia akan memudahkan pelajar dalam memahami dan menyelesaikan masalah pembelajaran dan aktiviti yang mereka kaji. Terdapat beberapa kekuatan yang ada di dalam model Reggio Emilia. Antaranya ialah ia percaya bahawa kanak-kanak perlulah meneroka dengan sendiri untuk menambah pengetahuan terhadap sesuatu perkara melalui projek yang dilakukan. Seterusnya, ia juga mampu menarik minat kanak-kanak disebabkan oleh tafsiran yang lebih berkesan. Ini kerana kanak-kanak sendiri yang meneroka dan memahami persekitaran dengan lebih rapat. Selain itu, di dalam model Reggio Emilia menggunakan sensori motor serta psikomotor, terutamanya motor halus. Ini kerana pembelajaran yang digunakan melibatkan projek. Seterusnya, di dalam setiap perkara yang mempunyai kekuatan, ia juga mampu mempunyai kelemahan. Antara kelemahan yang ada di dalam model Reggio Emilia ialah kanak-kanak yang tidak bekerjasama. Ini kerana kanak-kanak mudah leka serta lalai dalam menjalankan projek. Kelemahan seterusnya yang ada di dalam model Reggio Emilia ialah guru-guru yang tidak dapat fokus kepada semua kanak-kanak. Ini kerana pembelajaran yang dilakukan melibatkan projek dan melibatkan individu yang ramai. Perkara ini mampu memberi kesan buruk terhadap kanak-kanak. Antaranya ialah kanak-kanak kurang menguasai sesuatu perkara ataupun sesuatu pembelajaran. Seterusnya ialah peranan guru. Peranan guru yang pertama ialah guru perlulah menggalakkan untuk memudahkan kanak-kanak belajar. Yang kedua ialah guru membantu membina pengetahuan dan pemahaman kanak-kanak. Yang ketiga ialah guru membantu kanak-kanak dalam mengekspresikan pengetahuan mereka. Dan yang terakhir ialah
membentuk hubungan yang baik antara guru, ibu bapa dan juga kanak-kanak. Pendekatan kurikulum Reggio Emilia memfokuskan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah di mana kanak-kanak digalakkan untuk menggambarkan pemahaman mereka melalui bahasa simbolik seperti menulis ataupun dari gambar ataupun dengan aktiviti bermain drama dan lain-lain. Kanak-kanak bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Contohnya dengan membahagikan kanak-kanak dalam beberapa buah kumpulan dan meminta mereka menyelesaikan masalah bersama-sama ahli kumpulan mereka. Seterusnya, pendekatan kurikulum Reggio Emilia adalah menggunakan pendekatan projek berasaskan inisiatif kanak-kanak di mana perancangan projek adalah hasil dari minat kanak-kanak terhadap sesuatu perkara. Projek ini terhasil dari pengalaman pertama yang dirancang oleh guru untuk membantu kanak-kanak menjelajah adat budaya mereka atau persekitaran fizikal sekitar mereka. Projek juga boleh terhasil daripada kejadian spontan seperti dari idea kanak-kanak itu sendiri atau soalan yang diberikan kepada guru. Yang ketiga, pendekatan ini juga menekankan tentang persekitaran semula jadi yang mana pendidik adalah pasangan kepada kanak-kanak. Hal ini dengan guru juga perlulah terlibat sama dalam proses penerokaan dan penilaian dan memerhatikan semua hasil perkembangan kanak-kanak dalam menyelesaikan masalah mengikut pemahaman mereka. Yang terakhir ialah pendekatan ini juga menekankan tentang penlibatan aktif ibu bapa bersama kanak-kanak. Hal ini kerana kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain termasuk ibu bapa, kaki tangan dan rakan-rakan di persekitaran belajar yang ramah. Prinsip-prinsip Reggio Emilia berpusatkan pada kanak-kanak. Yang pertama, kanak-kanak harus mempunyai kawalan atas pembelajaran mereka. Hal ini dengan apabila kanak-kanak melakukan projek, mereka mempunyai kawalan penuh terhadap projek tersebut. Mereka bebas untuk berkarya, mereka bebas untuk melakukan projek mengikut kreativiti mereka dan tidak rasa betul ataupun salah. Yang kedua, kanak-kanak dapat belajar melalui pengalaman dengan menyentuh, bergerak, mendengar dan melihat. Pembelajaran ini adalah lebih efektif berbanding dengan hanya duduk dan dengar kerana kanak-kanak merasai pengalaman itu sendiri berbanding dengan hanya menghafal. Yang ketiga, kanak-kanak mempunyai hubungan yang rapat dengan kanak-kanak lain. Apabila kanak-kanak melakukan aktiviti bersama rakan-rakan mereka, mereka dapat meningkatkan perkembangan sosial mereka dan dapat melatih kemahiran communication skills. Dan yang terakhir, kanak-kanak harus mempunyai peluang untuk mengekspresikan diri. Apabila diorang buat projek, diorang dapat mengekspresikan diri diorang, mengekspresikan diri mereka dan dapat mengenali diri, dan dari situ mereka dapat mengenali diri mereka dengan mengetahui kebolehan dan kelemahan diri mereka. Kesimpulannya, pendekatan Reggio Emilia ini akan meningkatkan minat dan sifat ingin tahu dan penerokaan dalam diri pelajar. Guru tidak memberi jawapan kepada kanak-kanak, akan tetapi guru akan membantu mereka dalam penerokaan dan penyelidikan. Guru mengikuti minat kanak-kanak dan tidak memberi arahan berfokuskan dalam penulisan dan pembacaan. Sebaliknya, guru memupuk literasi secara spontan semasa kanak-kanak merekod dan manipulasi idea dan berkomunikasi dengan rakan atau orang lain. Pendekatan pengajaran Reggio Emilia lebih fleksibel dan memberi peluang untuk input dan membuat keputusan kepada semua yang terlibat.
Pendekatan Reggio Emilia juga merupakan pendekatan yang menjadikan guru sebagai penghubung antara institusi, keluarga, komuniti dan pentadbiran kerajaan. Peranan guru selain daripada pendidik kanak-kanak di tadika ialah mereka juga berperanan sebagai pemaju masyarakat di luar bandar. Jadi, pendekatan ini bukan hanya akan dalam perkembangan sistem pembelajaran mereka, akan tetapi ia mampu mengembangkan perkembangan yang menyeluruh kepada kanak-kanak dari segi fizikal, mental, estetika dan lain-lain perkara. Contoh aktiviti kelas Reggio Emilia. Yang pertama ialah Arterillista Class. Ia merupakan bengkel seni untuk aktiviti seni seperti mewarna, melukis dan mengecat dan lain-lain. Yang kedua ialah Clay Class. Kelas ini menggunakan tanah liat dan kanak-kanak akan membentukkan tanah liat tersebut mengikut kreativiti mereka masing-masing. Dan yang ketiga ialah role play. Aktiviti kelas ini kanak-kanak akan menjadi sesuatu yang mereka minati dan ingin jadi. Contohnya sebagai peniaga, doktor, polis dan lain-lain. Sekian, ini sahaja perbincangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.